Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan buku 47 Persoalan Qadar dan Qada. Jika para penonton yang dirahmati Allah sekalian perasan dalam video yang lepas, beberapa kali saya sebut bahawa qadar adalah ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sementara qada adalah perlaksanaannya. Maka dalam video ini saya akan jelaskan dalil bagi 4 perkara tersebut. 4 perkara ini adalah penting kerana ia membentuk asas dalam perbincangan tentang qadar dan qada. Jika ditanya kepada sesiapa yang beriman kepada qadar dan qada berdasarkan manhaj salafus soleh, pasti mereka akan sebut 4 perkara ini. Apakah itu? Ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan Allah. Dalam buku bagi setiap asas saya kemukakan beberapa dalil. Namun bagi video ini saya akan berikan satu dalil sahaja bagi setiap satu asas. Dibimbangi jika saya bacakan semua dalil akan menjadi panjang pula video ini, ya. Baik, ayuh kita mulakan. Asas pertama ialah al-ilm, yakni ilmu Allah. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala sejak azali telah mengetahui segala perbuatan manusia. Ilmu atau pengetahuan Allah bersifat menyeluruh. Ia meliputi apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Dan semua ini diketahuinya secara terperinci. Tidak ada sesuatu jua yang berlaku yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Dalam ayat 70 surah Al-Hajj, surah yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna zalika fi kitab, inna zalika 'ala Allahi yasir." Bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam kitab, yakni kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah. Asas yang kedua ialah al-kitabah, yakni penulisan. Kita beriman bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui telah ditulis dalam Lauh Mahfuz ataupun Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini sebagaimana ayat yang kita baca tadi yang bermaksud sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam kitab. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 4700 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub, qala rabbi wa maza aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Bermaksud, sesungguhnya makhluk yang awal Allah ciptakan ialah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pena itu bertanya, wahai Tuhanku, apakah yang patut aku tulis? Allah menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sehingga datangnya hari kiamat. Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Bagi sesiapa yang tak ada teks Arab, boleh rujuk dalam bukunya, ya. Saya pun sedang baca dalam buku laptop di hadapan saya sekarang ini. Baik, semua ini berlaku, ini penulisan ini, penciptaan kalam, penciptaan pena dan penulisannya berlaku 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4797 atau penomboran lain, hadis nombor 2653, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Qala wa arshuhu 'alal ma. Maksudnya, Allah telah menulis
Okay, Allah telah menulis segala takdir makhluk-makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian Rasulullah menyambung, dan arasnya berada di atas air. Okey, sedikit catatan tambahan, sedikit catatan sisi berdasarkan dua hadis ini. Jelas bahawa yang pertama ataupun yang terawal dicipta oleh Allah Subhanahu Taala bukanlah Nur Muhammad, tetapi yang pertama dicipta ialah pena dan aras. Sesiapa yang tahu, pernah dengar tentang keyakinan Nur Muhammad ini, mereka mendakwa Nur Muhammad adalah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dan semua yang kemudian tu Allah cipta kerana Nur Muhammad tersebut. Okey, jadi ini adalah sesuatu yang berdasarkan riwayat yang hilang, yang sebenarnya tak ada apa semua tu ya. Okey, jadi berdasarkan dua hadis ini, yang terawal Allah Subhanahu Wa Taala cipta ialah pena dan juga arash. Kemudian para ulama berbeza pendapat, manakah yang paling pertama? Yang paling pertama, adakah pena, arash atau air? Air ni mana mari pula? Okey, tak apa. Hadis pertama yang kita baca tadi, yang awal dicipta ialah pena. Namun dalam hadis kedua disebut tentang arash, seolah-olah mengisyaratkan arash sudah ada sebelum pena. Kan kita baca tadi kan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Allah telah menulis segala takdir makhluk-makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Tapi kemudian Rasulullah sambung, dan arasnya berada di atas air. Okay. Kemudian disebut pula bahawa arash berada di atas air. Okay. Ini sebenarnya juga disebut dalam ayat ke-7 surah Hud, surah yang ke-11, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Bermaksud, dan dialah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya di atas air. Nah, jika arash di atas air, ia mengisyaratkan air sudah tercipta, sudah dicipta terlebih dahulu ya. Maka saya katakan terhadap persoalan ini, sebab mula-mula pena, kemudian Rasulullah sebut arash, mengisyaratkan bahawa arash itu telah ada sebelum pena kan. Tapi arash tu pula atas air, jadi mesti ada air dulu baru arash. Boleh tangkap tak? Okey, saya ulangi ya. Hadis, kedua-dua hadis yang kita baca tadi, yang terawal dicipta ialah pena, dan pena itu pula diarah untuk menulis segala takdir kan. Okey, itu yang pertama. Tapi dan kemudian Rasulullah pula sambung bahawa wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya berada di atas air. Seolah-olah mengisyaratkan sebelum tu sudah ada arash. Tapi bila arash tu berada di atas air, mesti dicipta air dulu baru arash kan. Jadi timbul perbincangan di kalangan para ulama, manakah yang paling pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berkata ya, terhadap persoalan yang manakah yang terpaling awal dicipta, kita jawab wallahu alam, Allah sahaja yang lebih mengetahui. Yang penting untuk kita ketahui ialah dua perkara ya. Pertama, antara yang terawal, among the earliest that Allah created, ialah pena, arash dan air. Tiga ni ya. Antara tiga ni mana paling awal tak apa, wallahu alam. Okey. Kedua, Nur Muhammad tidak termasuk dalam perbincangan tadi kan. Tadi tiga ni apa? Pena, arash, air. Nur Muhammad tak ada ya. Jadi Nur Muhammad tidak termasuk dalam perbincangan awal ciptaan Allah. Bahkan tidak ada seperti yang disebut-sebut oleh segelintir yang mempercayainya. Jika dikatakan nur sebagai hidayah atau Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada. Baik, kembali kepada topik kita tentang Lauh Mahfuz. Tidak banyak yang kita ketahui. Ia adalah antara perkara ghaib yang tidak kita ketahui, melainkan apa yang Allah dan Rasulnya terangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perkara ghaib ialah apabila Allah dan Rasulnya menerangkan tentangnya secara umum, maka kita beriman kepadanya secara umum. Apabila Allah dan Rasulnya menerangkan tentangnya secara terperinci, maka kita beriman kepadanya secara terperinci.
Dan apabila Allah dan Rasulnya diam, maka kita juga diam. Tidak perlu bertanya atau memikirkannya, kerana jika ia penting, sudah terlebih pasti Allah dan Rasulnya akan menerangkannya kepada kita. Macam yang tadi tu, secara umum diterangkan bahawa antara yang awal dicipta ialah pena, arash, air. Antara tiga ni mana yang paling awal? The details of it Allah dan Rasulnya tidak terangkan. Jadi kita pun tak payah fikir lanjut, tak payah bincang lanjut. Cukup untuk kita ketahui bahawa antara tiga terawal yang Allah ciptakan ialah apa tadi? Pena, arash dan air. Okey, kembali kepada Lauh Mahfuz. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia juga disebut sebagai Az-Zikri, Al-Imamul Mubin, Ummul Kitab dan Al-Kitabul Mubin. Perkataan mahfuz bererti terpelihara. Maka apa yang tercatat di Lauh Mahfuz, pertama, terpelihara dari pengetahuan sesiapa. Ia adalah rahsia Allah dan Allah akan memberitahu kandungan Lauh Mahfuz pada kadar yang dikehendakinya dan kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni malaikat-malaikat yang bertugas, ya. Kedua, terpelihara daripada perubahan. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah muktamad, sehingga ia juga disebut sebagai takdir mubram. Lebih lanjut takdir mubram ni nanti akan dijelaskan dalam lanjutan buku, ya. Tiada siapa yang dapat mengubah, menambah atau mengurangi apa yang sedia tertulis di Lauh Mahfuz. Baik, kita masuk ke asas ketiga, yakni al-masyiah, yakni kehendak Allah. Kita beriman bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Justru semua yang berlaku kepada manusia dan alam ini secara terperinci adalah berdasarkan kehendak Allah sesuai dengan ilmunya dan apa yang sedia tertulis di Lauh Mahfuz. Antara dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangkap terakhir ayat 14 surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ya, rangkap terakhir itu, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Apabila berbicara tentang kehendak Allah, ia bukanlah seperti kehendak manusia yang sering bersifat sesuka hati, berdasarkan nafsu dan berat sebelah, tetapi kehendak Allah selari dengan ilmu, hikmah dan keadilannya. Baik, seterusnya asas keempat, yakni al-khalq, iaitu penciptaan. Kita beriman bahawa semua makhluk, baik zat, sifat dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam ayat 96 surah As-Saffat, surah yang ke-37. Okey, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermaksud, dan Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat itu. Okey, tentang yang terakhir ni, asas yang terakhir ni, insya-Allah saya akan jelas dengan lebih lanjut dalam siri video akan datang. Dalam buku pun sudah ada kan, jadi akan dijelaskan lanjut. Sekarang dalam video ini kita dalam bab yang ketiga dalam buku, persoalan ketiga dalam buku, yang ini tentang 4 asas dan dalil-dalilnya. Baik, jadi demikianlah dalil-dalil untuk 4 asas qadar. 4 asas ini juga disebut sebagai rukun atau tingkatan takdir, dan semua Muslim wajib mengimaninya. Ia adalah perkara, ia adalah yang paling minimum yang perlu diketahui dan diimani. Dan semua ini adalah berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu pun ayat Quran itu saya baca satu je bagi setiap asas. Ada lagi ayat-ayat Quran yang bersangkutan dengan setiap asas tersebut, ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham, semoga Allah memeliharanya, menjelaskannya, bermaksud Iman kepada takdir berdiri di atas 4 asas yang disebut sebagai tingkatan-tingkatan takdir atau rukun-rukunnya. Ia merupakan penghantar untuk memahami masalah takdir. Iman kepada takdir tidak sempurna, melainkan dengan membenarkannya secara keseluruhan, kerana sebahagiannya saling berkaitan dengan sebahagian yang lain. Sesiapa yang memantapkannya secara keseluruhan, maka keimanan
keimanannya kepada takdir sudah sempurna, dan sesiapa yang mengurangi salah satu atau lebih daripadanya, maka keimanan kepada takdir sudah menjadi rosak. Baik, demikianlah ingin saya sampaikan. Jadi ingat ya, apakah 4 asas itu? Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan, ya, ilmu Allah, penulisannya, okey, kehendak Allah dan penciptaan Allah. Dan ingat juga satu subjek sampingan, apakah antara yang terawal Allah ciptakan? Ya, pena, arash, air. Walaupun saya sebut pena, arash, air, bukanlah berarti pena semestinya yang pertama. Ya, antara 3 ni. Boleh jadi air dulu, kemudian arash, kemudian pena. Boleh jadi arash dulu, kemudian air, kemudian pena. Okey? Jadi antara 3 je. Yang ini penting untuk kita ketahui untuk menolak keyakinan Nur Muhammad yang mendakwa yang pertama-tama Allah cipta ialah Nur Muhammad, dan kerana Nur Muhammad itulah Allah mencipta segala-galanya selepas itu. Okey? Apa yang kita sebut 3 ni berdasarkan ayat Quran dan hadis yang sahih, bukannya berdasarkan hadis yang hilang lah, hadis yang palsu lah dan sebagainya, ya. Baik. Sehingga sini saja dahulu. Kita berjumpa lagi dalam siri seterusnya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.